Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi di dalam Emtas React. Let's go. Cuma cuma hari ah, ini cuma- kita kehilangan seorang ahli kita kat sini lah. Sebab dia ada dalam Google Meet ni. Tapi somehow aku suka lah sebab kita orang jimat space lah. Aku rasa better stay lepas ni lepas ni Jimat react kau better online je walaupun kau kat office. Betul, senang lah kompo. So hari ni Mel kita nak react video apa? So hari ni kita nak react kita lupa nak kenalkan diri. Ah, Sebab ya, ya, kita kenalkan dah diri. lama berehat daripada react Emtas ni sebenarnya. Sebab kita orang rehat ni sebab masa tu jumpa dengan bulan puasa. So masa bulan puasa ni kita tak nak kecam ramai orang lah, nak simpan pahala sebanyak yang mungkin. So sekarang nak guna balik. Tak adalah. Maksudnya masa bulan puasa tu kita insaf jap. Macam kesian kita betul. tak nak biar, bukannya nak hilang pahala kita orang. Takut orang lain yang kita orang kecam tu hilang pahala sebab marah kita orang balik. Betul. Takut ramai orang tak sabar. Kita orang okey je nak kecam lah, silakan, komen dah terbuka. So hari ni kita come back dengan react yang baru. So mangsa yang seterusnya yang kita orang tak pernah Yes. kecam lagi. Ini first time kita nak kecam ni. Yeah, dan dia ni boleh kata kenalan kita orang juga. Kita orang banyak kali ambil dia. Betul. So rasa tak ada masalah lah kecam yang so called kenalan ni. So nama yang kita nak kecam siapa? Amir? So, YouTuber yang kita nak kecam hari ni adalah Ashraf Rosami. Ya. So, tajuk yang kita nak mengecam ni, cara aku buat short film. So, betul ke cara dia ni nak buat short film ni? Kita tengok dia ajar orang macam mana nak buat short film. So kita tengok dia bagi ajaran sesat ke tak. Sebab dia ni sedang meningkat naik. So mata aku dia panas je. So kita kena kecam sementara dia tengah naik ni supaya mungkin dia jatuh lepas ni. Okay, kita tengok. Kita buka. Okay, Ilan ready? Ready? Jom. Mana Mana muka Ilyas? muka kau? Okay, pam, tekan. Zara. Amir kau kat Assalamualaikum, geng. screen Nampak? Apa? Apa? Ya. Ada share screen ke tak? Tak ada kan? Share screen. Kau tak nampak. Sorry. Sorry, Sekejap. Ilyas tak nampak video yang kita nak tak kan? Windows. Dari tadi aku tak dari si Zara ni. Dah betul lah. Dah, sabarlah. By the way, kenapa bestnya bila macam Ilyas tak ada sekali ni, kita boleh positionkan Zara kat tengah tau. So, bila balik rumah, Amir kena marah, aku pun kena marah dengan wife aku. So, adil lah. Last time aku je yang kena marah sebab aku duduk sebelah Zara. Punca. So, this time aku letak dekat tengah, settle. Dua-dua kena marah. Dua-dua kena gaduh. Okay, Ilan nampak Nampak ke? Full screen? Nampak? Answer Isam? Suka sangat Ashraf Rosami ni. Okay, ready? Okay. Ni boleh full screen ke yang ni? Dah full screen dah ni. Oh, ni max dia lah. Ha. Okay. Assalamualaikum, geng. Nampak? Tak pernah kan jarang-jarang sekali kan Ashraf Rosami buat konten yang pandang kamera macam ni. Sebab apa? Sebab short film tak ada. Semua busy. So tak sempat nak shoot short film. Tapi tak apa. Aku sediakan macam mana aku buat short film. Ini cara aku. Bukan cara kau. Dia kata jarang-jarang buat short film video yang pandang kamera. Aku rasa setiap video dia memang ada pandang kamera. Sebab video dia setiap kali macam sentak dia akan macam Betul. gitu. So macam tak adalah first time sangat. Tak. Oh, template. Dia gila. AR Studio. Okay, first kali aku nak beritahu memang ini adalah cara aku. Aku tak tahu cara orang lain macam mana. Okay, so kenapa aku buat konten macam ni dekat Ashraf Rosami? Okay, sebab it's about short film lah. Dia play safe, Ilyas. Dia kata ni cara dia. Bapak pandai ada start dengan ni cara aku. Lantak cara kau macam mana kan. Okay. Play safe lah. Orang tak lincam. Play safe kan. Tapi peduli apa? Salah tu tak salah. Semua berkaitan short film ataupun storyline semua akan pergi dekat Ashraf Rosami lah. Alright, so aku memang tak sempat nak buat short film untuk minggu ni. And so aku cari alternatif lain untuk aku buat konten dekat Ashraf Rosami ni. So aku buat, maybe kalau tak ada short film aku akan cerita pasal short film aku, bagi tahu behind the scene, buat tengok reaction bloopers short film aku yang lama ke. Sebab banyak lagi. Sebab tu aku simpan bloopers tu kan. Sebab aku tahu di masa akan datang aku akan gunakan juga footage tu kan. Alright, so
untuk hari ni kita buat cara aku buat short film. Mesti korang ingat short film ni just bro cerita terus buat. Tak ada bro, banyak step dia kalau betul-betul korang nak buat benda tu macam teratur apa semua tu. Tapi ini cara aku, macam orang lain aku tak sure mana tahu ada lebih senang ataupun lebih susah daripada aku. Okay, alright. So aku akan bagi tahu setiap step dan setiap step tu apa benda yang kena buat. Alright, so let's go. First kali korang kena brainstorm. B-R-A-I-N-S-T-O-R-M. Brainstorm. Otak putih beliung. Putih pun boleh. Putih kan putih beliung. Masuk brainstorm ni, dia macam brainstorm ni ramai juga orang tahu di mana cakap, benda brainstorm ni bang. Okay, brainstorm ni banyak kita guna, tak semestinya nak buat short film. Banyak contoh yang kita nak bincang dalam grup, kita kena brainstorm satu benda supaya benda tu menjadilah. Alright, so macam brainstorm ni korang kena bincang dengan korang punya team ataupun korang yang buat solo macam aku, boleh perahkan otak korang untuk masukkan poin-poin penting untuk korang buat short film terbaru korang lah. Antaranya contohnya first korang nak buat short film pasal apa-apa berkenaan dengan short film. Korang nak buat short film pasal hantu ke, contoh hantu tu mati kena langgar lori ke, kau pointkan brainstorm tu setiap nombor 1 apa dia, nombor 2 apa, nombor 3. Itulah kegunaan brainstorm. Benda ni first step. Kalau tak ada benda ni, So kalau macam dalam industri, first step untuk buat satu video ataupun satu idea adalah start dengan idea lah, betul lah, idea. So tapi dia kata brainstorm kan. Kalau lebih spesifik lagi dalam industry place, diorang guna istilah writers room. Writers room maknanya kita akan kumpulkan para penulis skrip dalam satu bilik. Memang diorang macam quarantine lah, lockdown dalam tu, untuk diorang brainstorm sama-sama untuk buat point-point plot skrip. Dia nak bincang dia punya konflik, bincang apa karakter dia punya development, everything detail lah. Kalau korang masuk writers room punya yang professional, dinding doang ni dah macam orang depression tau. Dia tulis semua detail kecil-kecil tulisan dinding. Memang penuh lah dengan kertas tampal sticky note. So kalau macam contoh benda tu tak okey, diorang cabut sticky note tu, tampal yang baru. Ni okey tak? Rasa kena ni. Kalau tak, cabut. Dan writers room tu memang sampai 8 ke 10 orang lah. Kalau macam Malaysia punya yang aku selalu follow, tengok dia punya story dengan IG, yang dia buat writers room, Putri Jasmina dengan Alfi Palimo. Diorang ni memang dia punya writers room aku suka lah, sebab macam sangat detail. Dan diorang pun cakap beza brainstorm lepak mamak dengan brainstorm kat writers room. Writers room adalah tempat untuk kau nak jalinkan cerita. Kalau kau sekadar nak brainstorm macam patut macam ni lah, patut macam ni best lah, patut macam plot ni pergi ni, macam sembang-sembang macam tu, dia akan jadi sembang mamak lah last. Dia tak akan jadi apa. Ada post baru lah berkaitan writers room ni. So macam okay, nanti aku share mungkin dekat korang dia punya status dia. Okay, jom go. Tapi biasanya kalau siapa, contoh kalau ada seorang ni ada idea, Okay, so dia kat writers room tu lah dikembangkan macam tu. okay, dia macam ni. Kat writers room tu dia ada ketua tau. Script writer dia yang ketua, head dia, kepala dia. Lepas tu ada budak-budak bawah dia. So macam script writer ni dia ada idea utama. Contohlah aku head kan, aku akan cakap macam okay, aku nak scene ni, idea aku adalah orang ni jalan daripada A ke B, berjumpa dengan Minah ni dan berlaku konflik. Nanti budak-budak dia akan pecahkan every person different things. Dalam satu scene yang diterangkan tu secara overall tu, seorang tu akan fikir pasal apa prop dia. Kereta apa, dia naik tu pakai kereta ke, jalan kaki ke, ada orang detailkan benda tu. Prop yang digunakan. So dari situ pun korang dah boleh budgeting cost tau. Maknanya dia orang siap skrip tu dengan siap harga. Budgeting estimation filem tu akan habis berapa cost. So macam nanti ada seorang lagi budak, dia fikir wardrobe dia apa. Dan seorang lagi fikir karakter dia macam mana, rambut dia macam mana, penampilan dia macam mana. So nanti skrip tu detail tau. Instead of kau cakap dalam skrip tu Abu berjalan ke rumah Minah dan berjumpa dengan Minah dan bergaduh. Simple kan? Kalau lah screenplay yang betul, so tu dia panggil screenplay. Screenplay ni bila kau baca, pelakon kau tahu nak buat apa sekadar dengan baca skrip. Kalau skrip kau simple, dia tak tahu nak buat apa, nak angkat tangan kanan ke, nak jalan kaki kiri ke, nak pergi dengan emosi yang macam mana. Kalau screenplay tu detail. So tu penting bila ada ramai orang dalam writers room tu, dia boleh put in detail tau. Jalan yang macam mana, pakaian macam mana, suasana masa tu macam mana, dia punya mood macam mana, Minah tu orang yang macam mana. So dia jadi screenplay yang sangat detail lah. Tapi ini cerita profesional, yang which kalau satu projek skrip diorang kena bayar RM70,000, RM80,000. So benda tu memang powerful. And bila sampai ke director pun dah jelas okay nak buat apa. Team art pun tahu dah nak sediakan apa, DP pun dah tahu dah mood cerita macam mana, just by script.
Tu yang ada anugerah screenplay terbaik tu. Yes. Sebab memang diorang bukan macam kita lah. Macam kita buat skrip, fikir malam tu, okay, buat seorang. Dia jadi skrip, still jadi skrip, tapi dia takkan jadi skrip dan screenplay yang bagus. Dia just a simple script lah. Tapi berbaloi lah juga. Sebab kalau kau nak go for macam tu, kau kena ada team yang memang rigid, yang power lah. Kalau macam kita ni abad lah. So somehow betul, aku setuju dengan dia. Untuk first point adalah brainstorm. Betul lah. Kau tak ada idea, macam mana kau nak start something? Betul. Ilyas, macam mana misai okey? Aduh, tengah terasa macam sekolah online pula. PDPR kan? PDPR kan. Gone. Okay, brainstorm simple nak beritahu. Yang kedua ialah storyline ataupun storyboard. Okay, yang bagi tak ada. Oh, start storyboard? Tu lah. Gila. Weh, saya ke terus storyboard baik. Patutnya biasanya lah kalau flow yang betul, after kau dah brainstorm, mana kau akan dapat point tau. Kau tak dapat dotted connected line lagi antara story dan plot tu. Biasanya kan Zara kan, kau buat bahagian ajar dalam taflik. Dalam taflik kita orang ajar macam mana step nak buat skrip, nak develop idea, nak develop watak sampai siap skrip. Kita ada ajar kat Metaflik, so boleh pergi metaflik.podia.com kau nak tahu detail. Tapi ni cerita secara ringkas lah. Biasanya bila dah dapat idea, biasanya producer lah dapat idea. Dia akan pergi punya skrip. Dia punya skrip biasanya first thing yang dia akan buat adalah dia akan bina watak. Kan Zara kan? Bina tema cerita tu, tema cerita dah settle, dia akan bina watak. So watak tu dia akan bina baru dah dia nak pergi ke story yang lebih detail, act 1, act 2, act 3. Dan itu pun masih belum skrip yang full lagi. Dia just rough rangka. So yang ni dah terus buat storyboard. Maknanya kau lepas siap buat brainstorm, kau terus melukis je. Storyboard ni mana lukisan tau, papan cerita. Bahasa Melayu dia. Storyline adalah jalan cerita. So storyboard dengan jalan cerita adalah benda yang beza. Yang kita kena develop dulu jalan cerita dulu. Storyboard tu boleh kata last, lepas perbincangan dengan team art semua everything macam mana. Dah confirm. Dah confirm budget okey tak? Okey, kita bikin storyboard. Ini kita nak art dia macam ni, dia punya look macam ni. Sebab storyboard tu dia tunjukkan segala image mak nenek kat situ supaya korang boleh tahu nak buat apa next. Detail lah, storyboard tu detail gila. Tapi dia buat nombor 2, cara dia kan sekati lah. Budget lagi mungkin boleh buat storyline je dulu. Storyline ni dia lebih kurang macam sinopsis lah. Jalan cerita korang. Kau buat bermula dia ni berpindah ke rumah baru, tiba-tiba pertengahan dia kena kacau and then dia mati kat rumah tu. Storyline yang simple-simple, jangan merumitkan kepala otak korang. Kau boleh buat short film yang senang. Buat short film yang orang cakap apa, sebelum korang buat storyline tu korang kena fikir dalam kepala otak korang, susah tak nak buat benda ni. Kalau susah, simpan dulu, buat yang simple-simple dulu. Nanti kalau korang dah ada budget lebih ataupun dah ada kemahiran yang lebih tinggi, baru buat short film yang gempak-gempak. Alright. Tapi kalau korang ada budget lebih sikit, hire lah yang penulis storyboard tu, biar dia lukis, biar dia proper sikit tulis apa semua kan. Macam angle A dia macam tu. Okay, aku rasa maksud dia ni maksud dia tulis skrip lah. Pasal ni kan. Betul tak? Masih tulis skrip lagi patutnya. Tulis dia sebab dia kata storyline tu. Tapi dia kata storyline tadi sinopsis kan dia kata. Sinopsis. Okay, somehow bila kau nak buat sebelum buat sinopsis, dia ada dipanggil ni. Apa Zara? Apa nama tu, line tu? Allah saya buat. Dia sebelum sinopsis. Yang pendek tu kan. Pendek tu je. Yang pendek tu apa dipanggil namanya? Allah. Lupa. Kita Google jap. Apa Ilas? Ingat Ilas? Apa benda? Logline. 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 Alah kau dah. Apa? So sebelum start sinopsis tu biasa kita buat logline. Logline ni senang cerita, kalau nak faham apa maksud logline ni adalah bila engkau nak pergi pitching, bayangkan engkau dalam satu lift, yang lift tu nak pergi tingkat 3 je. So memang sekejap lah jarak durasi tu kan. Dari tingkat 1 nak pergi tingkat 3. Engkau duduk dengan producer yang ada dalam lift tu. Okay, apa yang kau nak cerita dalam masa 3 tingkat tu je. So logline tu lah kau punya key point untuk yakinkan producer tu untuk macam wow dengan cerita kau. So macam logline ni contoh cerita kan. Zahra seorang ibu tunggal membalas dendam untuk anaknya dengan melawan satu kerajaan gangster. Satu ayat logline. So producer dah faham, oh kau nak buat cerita premis dia macam ni. Itu lah logline. Lepas tu baru detailkan kepada sinopsis.
apa cerita saya keseluruhan dia macam yang Ashraf Zami cakap tadi. And then barulah kita develop rangka yang aku cakap tadi, bina karakter, bina tema, everything. Then barulah kita buat skrip. Dan menurut Ashraf Zami adalah storyline. Storyline ni sebenarnya Ashraf dia umum sangat. Kau masukkan storyline, aku rasa kau masukkan skrip kan. Sebab tiba-tiba kau dah cakap kau samakan storyline dengan storyboard. Sebenarnya storyboard dengan storyline memang beza gila. Storyboard datang selepas lengkapnya skrip. Dan dia bukannya kewajipan lah storyboard ni. Kalau kau ada bajet, buatlah. Dan sebenarnya disarankan gila lah ada storyboard supaya kau bila kat set kau tak off kau punya direction. Nak tahu storyboard tak apa, boleh search Google lah, tulis je storyboard short film ke storyboard film ke, dia akan keluar seketul-seketul. Okay, so macam aku gunakan kaedah storyline je, aku tak guna storyboard sebab aku tahu melukis-lukis ni memang fail. So aku pun macam aku rasa macam tak perlu pun nak hire storyboarder. Cuma kalau contohnya korang nak approach video korang dekat klien, korang ada storyboard, nampakkan benda tu lebih mahal lah. Tapi kalau nak gunakan untuk buat video sahaja, kita orang pun memang buat storyboard bila ada klien besar je. Yang ada big budget, yang ada big time untuk kita orang spend masa untuk buat storyboard. Sebab buat storyboard memang lama tau. Waktu belum lagi bila dah buat, klien nak tengok storyboard dulu kan. Betul-betul dia change everything, nak lukis balik. Woi, memang payah gila. So memang benda tu kalau ada big budget, ada banyak masa, silakan. Kalau korang nak put in detail, buatlah storyboard. Tapi bila time shooting, storyboard tu yang membantu kan. Sangat membantu memendekkan. Macam kita orang shoot Toyota baru ni, kita orang buat simple storyboard bukan detail sangat. Kita orang bila bestnya storyboard ni, korang boleh gunting dekat set, korang tampal dekat board. So bila dah settle, korang boleh cabut. Lepas tu korang boleh terbalik-terbalikkan. So kita tahu lepas ni shot apa, shot apa. So kau tak lost track tau. Kau tak bazir masa lepas ni fikir nak buat apa, nak shoot apa. Benda tu problem. Tapi bukanlah bermakna tak ada storyboard, kau still lost track untuk shoot. Kita masih boleh buat content sheet. Macam mana buat content sheet, boleh pergi metaflip.podia.com. Hanya dengan buat skrip, lepas tu kita breakdown ke skrip tu, buat content sheet, then korang masih boleh keep on track. Apa nak buat next dan next. Eleven muak. Sorry Ilyas. guna storyline pun boleh, tulis je, tak perlu lukis kan. So next, yang ketiga adalah skrip. Skrip ni adalah paling penting di mana orang cakap apa, skrip ni Dia asingkan. Tak, aku pelik. Kau buat storyboard dulu baru buat skrip siot. Kau lukis dulu. Cara dia. Tak nak okay. Memang cara dia. Macam mana kau tak ada skrip lagi untuk kau dah start lukis? Beritahu aku Zara. Melainkan itu adalah mood board yang dimasukkan tu. Kalau mood board memang datang sebelumnya terhasil skrip. Engkau dengan tim kau bincang macam mana look dunia cerita kau, watak engkau berpakaian macam mana, berlaku pada tahun bila. Itu semua mood board. Wardrobe dia, set dia. Itu mood board okey lah, ada lukisan lah, melibatkan lukisan, melibatkan reference, gambar. Ini jadah apa? Ilyas, kau pernah ke buat storyboard dulu tu baru buat skrip? Sebenarnya pernah. Serius Tak payah nak mengaku, siap. Kenapa buat storyboard lu? Tak, selalunya dia ada contoh macam dah ada logline. Kadang-kadang kita buat contoh macam buat komik kan. Kita dah sambil melukis buat story tu, tiba-tiba pertengahan jalan tu macam-macam story kita akan tambah. Macam tu lah selalu. Tu lukis komik kan? Kalau kau buat video kau buat macam tu ke? Kalau kau buat video kau buat macam tu tu lukis komik aku faham lah. Ada. Mungkin dia cerita lah kot. Oh, bagi Ashraf lah. Okay lah, tapi still jangan tau. Jangan. Sebab nanti kau bazir masa. Contoh kau dah buat storyboard kau, tiba-tiba skrip kau change. Mana lukisan tu kau kena change juga. Dahsyat cara dia ni, dahsyat lah. Another level lah. Bukan 100% korang guna dalam short film nanti. Aku boleh jamin 100% korang tulis skrip, nanti dekat bila nak shoot akan keluar benda lain. Confirm. Sebab skrip ni just untuk panduan je, untuk talent-talent tengok, okay, skrip ni aku nak cakap macam ni. So talent tu sendiri yang kena improvisekan skrip tu and mengubah-ubah skrip tu mengikut dia punya karakter lah. Okay, dia cakap skrip bila dah buat dekat set boleh je ubah. Somehow yes dan tidak macam kena ikut juga kau punya style macam mana. Kalau mostly Hollywood macam Tarantino, siapa lagi is it Martin Scorsese, dia orang stick dengan skrip tau. Dia orang stick. Dia orang tak change. Dan dia, kalau kau tengok dia punya screenplay pun dengan lakonan talent dia macam Leonardo DiCaprio everything, dia orang tak change a bit pun dia orang punya text dalam skrip tu.
Every line by line diorang deliver dengan betul. Diorang tak improvise. Yang improvise ni memang kaki-kaki Melayu lah. Tapi aku tak cakap tak bagus. Sebab dalam cerita Batman Dark Knight pun, Batman Dark Knight, memang Nolan bagi kuasa improvisation dekat Heath Ledger yang berlakon watak Joker tu. Sebab masa tu Joker punya performance power gila. So macam dia bagi satu scene, buatlah apa pun nak. Sebab dia yang cadangkan. Heath Ledger datangkan Nolan, dia ada cadangan. Tapi ada perbincangan lah. Syarat dia ada perbincangan dengan director, dengan producer. Sebab mungkin kau punya penambah tu tambah cost, mungkin kacau story. Benda tu perlu perbincangan. Dan Nolan setuju. Dan scene tu dia buat. Masa tu scene dia kat TV tau. Dia macam dia ugut Batman, dia bunuh Batman palsu. Waktu dia ugut Batman, kalau dia tak keluar, setiap hari akan ada orang mati. Itu scene tu je dia tambah sendiri. So ada improvisation. Dengan satu ada Heath Ledger buat improvisation masa dia dah letup hospital. Memang kebetulan tau, practically hospital tiba-tiba tak meletup. Lepas tu dia macam tambah, dia pandang belakang. Betul meletup betul. Itu improvisation yang bagus gila lah. Yang Mitch jimat kos kat situ. Jangan kalau kau salah berlakon kena ulang balik, nak kos letupkan balik hospital tu berapa juta. Tu bagus lah. Yang tu dia buat betul lah. Maknanya memang tak meletup. Memang sengaja. Dia pun memang tak meletup kat set. Tapi bagus Heath Ledger dia boleh adapt dengan situasi. Dia boleh pura-pura macam memang tak meletup. Tapi watak dia memang sesuai psycho kan. So benda ni tak ada kata salah atau betul lah. Macam Shah Razami punya style, mungkin dia suka improvisation. Kalau improvisation tu memang menambah baik perencas story, tak ada hal. Benda ni tak ada peraturan pun. Kat set kau nak pergi tambah apa benda kau tahu, tambah. Tapi jangan terlalu banyak tambah sampai kau hilang track cerita sebenar kau. Macam tu lah. Tapi lagi. kalau tengok cerita Sam Mendes dalam cerita dia American Beauty, asalnya cerita tu nak buat macam quiet, comical tau. Macam style Coen Brothers punya style. Tiba-tiba bila sampai kat editing, benda tu dia ubah terus jadi cerita dark. Cerita serius. Benda tu boleh ubah. Genre tu kau boleh ubah anytime. So tak ada kesalahan kat situ lah. Ikut cara director sendiri. So ini cara Ashraf. So kita follow lah dia. Okay. Alright, so skrip ni bagi aku pun tak ada benda nak bagi tahu sangat. Macam aku cakap tadi, skrip ni penting dia bila korang kena tahu apa benda yang korang nak buat, apa benda yang berjadi lepas ni apa semua. Jangan terlampau draggy tau skrip tu. Kira macam poin-poin penting pun kau masukkan. Bagi aku ni short film tau. Short film bukan filem. So short film ni kau masukkan poin-poin penting. Beza short film dengan filem. Masa bukan. Memang lah faham. Tapi cara dia cakap tadi macam, okay, nanti korang masukkan poin-poin penting je. Sebab ini short film, bukannya filem. Cuba kata kau lihat. Masukkan. Bagi aku ni short film skrip tu. Kira macam poin-poin penting pun kau masukkan. Bagi aku ni Poin-poin penting pun kau masukkan. Poin-poin penting pun kau masukkan. Ini short film, bukan filem. Filem masukkan poin tak penting lah. Ya, aku boleh tak? Okay. Boleh tak aku rasa? skrip tu. Kira macam Aku rasa dia ni masa tengah record ni ada orang tunjuk pistol kat depan ni. Macam kau buat sekarang konten je. Dia nervous je. poin-poin penting pun kau masukkan. Bagi aku ni short film tau. Short film bukan filem. So short film ni kau masukkan poin-poin penting ni. Tak perlu pun cerita 20 Short film ni masukkan poin-poin penting je. Tapi masa memula cakap, Tak apa perlu macam masuk short film tak payahlah masuk poin-poin penting pun kau nak masukkan. Tahu kita teruskan? Jangan Ini Ayah Pain punya version. cakap sangat buatkan orang rasa macam apa benda cerita ni. Jangan. Just orang cakap apa benda yang tak penting buang tepi. Okey je. Yang tak penting. Mana masukkan poin yang penting je. Tapi betul lah aku berbalik pada soalan Zara tadi. So filem boleh masuk poin tak penting lah. Oi, filem lagi lah tak boleh masuk poin tak penting tu. Filem lah lagi detail gila siut. Orang cakap apa perlu diketengahkan untuk audiens. Yes, masukkanlah dalam skrip tu. Alright, untuk skrip tak banyak sangat pun. Okey. Faham dah siap skrip. Apa step keempat? Step keempat adalah location. Kenapa location penting? Okey, contoh, aku pernah join satu production tak nak bagi tahu. Sampai kat sana, diorang baru nak cari location. Kau tak rasa macam CJ Taylor lagi? Macam kau macam ya. Kita ke? Ya, kita shoot dengan dia Toyota. Dulu Toyota. Ya, tengah fikir kita ada sidai dia. Okey, yang first Toyota. Ilaf, ingat? Ya, aku ingat BTS je. Ingat. Okey, yang first kita ada ambil dia, ada sidai dia tak? Okey, masa tu ada kejadian. Okey, masa tu kita shoot, tiba-tiba masa nak shoot kat sebelah Tokong Ilyas kan, depan pasar.
So somehow Tokong tu tiba buat percara pula. So kita terpaksa pindah. Baset. Dan masa kita memang cari location. Ya, kita memang ada cari location sekejap sebab kita terpaksa cancel first location. So adakah itu kita sidai dia? Tapi tu dengan kereta kan dia. Aku rasa dia Kita bilang pun kereta. tersidai sekali. Kalau dah menunggu memang sidai lah. So Ashraf, kau refer kat kita orang ke Ashraf? Sidai lagi. Adakah kami? So kalau betul sila komen nanti dekat video kita orang ni Ashraf Zami, aku teringin nak tahu. Sekati ya sidai. Kalau betul kita orang masa tu memang dah last minute tiba-tiba China Wuhan tu pula. Ilyas sebut tu. Dalam BTS tu dia cakap China Wuhan ni. Tiba-tiba dia buat bercara. So somehow kita orang memang terpaksa change place last minute. Asalnya memang nak plan kat situ. Ya sorry lah sebab sidai kau. Asal trigger sangat kalau bukan salah kita. Alamak. Apa dia lihat? Apa? Apa? Ya, Syau ni. Kenapa? Diam. Tak ada apa. Kau buat kerja apa ni? Macam tu lah. Tapi aku tak beritahu lah production mana. Itu macam tu kait orang. Tapi insyaAllah dia ada masa tu. Alright, so kenapa daripada situ aku belajar. Okay, location ni penting gila. Sebab aku as a talent time tu pun aku rasa macam, ya Allah, production apa ni? Bukan kita nak, orang cakap apa? Bukan kita nak mempelekehkan apa. Tapi Okay lah, kita declare gaduh je lah. Anggaplah entas satu. Okay, kita gaduh lah Ashraf. Aduh. Macam kita ni, confirm kita ni. Confirm kita ni. Takkan kau consider talent. Mesti dia dah benci kita. Ya, yang pernah ambil Ashraf berlakon Kokong kita. Kokong video apa? Ada Kokong. Oh, yang YouTube. kita react tu. Ya. Apa dia? Kokong ni. Kokong. Aku suka Kokong, kau suka sidai orang Tapi kan. dia shoot indoor Kokong tu. Tak kisahlah, dia tak cakap pun indoor-outdoor. Tapi takkan kita Kokong banyak baru nak outdoor. cari indoor. Kan? Siapa lagi dia join? Ke production dia sendiri siut. Rashdan Wafa, Syamil Hasni kot. Ke Nas Kenyang ni. Dengan Ros Nikotin. Kita lah. Okey lah, macam tu kita declare lah. Declare war lah. Apa Ilyas? Kau sensor kau punya Apa suara. kau? Suara kau sensor. cakap apa? Suara kau sensor. Sensor kenapa? Tiba hilang ke sini hilang? Carut ni. Darah? Ada. ambil orang bekerja dengan orang, so orang tu pada masa dia juga. So location ni bagi aku kau kena cari awal-awal sebelum panggil talent. Sebab tu aku list location dulu. Yang step Dia punya B-roll kenapa ambil sound nature? Dia tak tahu tak apa. Mungkin cek location guna audio. Ya. Patutnya kan cari location yang ramai-ramai Ricky location. Faham? Kau biar bahaya budak. Ilyas. Perli. Apa? Dia perli. Dia nak tunjuk production yang dia shoot tu ada boom mic yang panjang ni. Kalau macam tu memang kau dengan kita je lah. Engkau lah, dia perli kau Kau lah pegang bumat tu. Siut. kelima nanti baru talent. So kena cari location dulu. Okay, location contohnya kau anda start, okay, scene 1 tanda mana, scene 2 kau pergi cari. Setuju. Jangan cakap scene 2 ni boleh kot. Tak boleh, kau kena pergi sendiri dekat tempat tu. Okay, baru tick scene 2 kat mana, scene 3 kat mana, scene 4 kat mana, apa semua tu lah. Alright, so start main kali. Ya, aku setuju sebab kat Mtaflik pun kita orang cakap antara step untuk sebelum shoot adalah Ricky and scouting tempat. Sebab tempat ni memang penting gila. Dia melibatkan bajet. Sebab kenapa libatkan bajet? Contohlah kau pergi Ricky tempat tu, kau perlukan lighting A, lighting B, lighting C. Kau boleh list up equipment apa yang ada. Mungkin kat situ dia punya power plug tak ada. Kau kena sewa generator. Dan mungkin masa tu tempat dia sempit. Kau boleh muatkan berapa orang je dalam tu. So kau kena ready kemah kat luar pula untuk tempat menunggu. Benda tu semua kena take note. Kau kena tahu tempat tu tandas je kat mana. Dia punya hospitality dekat mana. Sebab kemudahan-kemudahan tu perlu untuk talent dan juga orang luar. Kau kena fikir kat mana nak letak food and beverages punya catering kat mana. So perlu scout. So somehow aku puji dia kat sini. Tapi kalau dia tembak kita orang macam aku rasa bukanlah. Mustahil lah yang tak buat silap bodoh je ni. Ya tu. Macam satu contoh MT Academy pernah buat konten pasal Wawa and Iril. Kita cari location tu kan. Yeah. So dalam tu kita in depth lah. And korang kena bear juga, kadang-kadang kita dah nak book location tu, tiba-tiba ada problem yang kita tak dapat nak jangka. Itulah benda yang kadang-kadang buat benda macam ni lah kita kena sidai apa semua kan. So macam apa yang kita learn lepas sidai dia ni, memang kena ada backup. Aku assume je lah, aku anggap lah. Sebab better sangka buruk ni lebih baik. So macam memang korang kena ada backup plan tempat kedua. Kalau tempat pertama tu ada something wrong. Sebab kadang benda tu bukan masalah datang dari korang, daripada tempat awam. Macam kes Mas Hari tu memang
audio teruk gila. Diorang memang ting apa buat bicara diorang tu lah. So somehow memang kita tak boleh nak proceed kat situ. Dan masa tu pula kita baru nak mencari balik backup. Tapi rasa tak lama cari backup. Aku dah jumpa dah terus. Sensitif sangat ni Ashraf. Siut. Apa dia? Apa? Malah aku cakap. Ya Allah betul. Sebab kau cakap Ilyas, kau punya tu macam censored, hilang. Lepas tu baru keluar suara. Yang point yang kau cakap tu je. Ni dengar. Dan kenapa pula time bercakap benda penting kau dengar? Betul, benda penting je. Macam ni dengar. Kau kena jangan cakap laju kot. Kau kena cakap macam sepatah macam ni. Test audio dulu baru kau cakap benda penting tu. Oh, okay. Siut. Kelima baru cari talent, baru call. Hello, boleh tak free tak? Berapa hari bulan apa semua. Okey, cantik. So dah list semua talent apa semua. Okey, bagi tahu dia watak apa semua, location kat mana. So dah senang sebab dah ada location dah apa semua. Betul tak? Alright, so untuk talent ni mengikut kepada korang lah. Macam mana talent tu sesuai ke tak dengan watak yang korang nak dia bawa apa semua tu. Janganlah tiba-tiba kau budak ni kayu kau suruh dia bawa watak gangster. Kan jadi bodoh cerita tu. Macam tu lah. Kau kena pandai tengok lah. Tapi yang kayu pun tak ada masalah. Dulu pun gua kayu, sekarang pun gua kayu, tak ada hal mah. It's about the storyline. Yes, it's about the storyline and a deliver. Apa? Tak boleh, kena juga ambil yang tak kayu sebenarnya. Penting kalau story kau power macam mana, director kau power macam mana, DP kau power macam mana, tapi kau punya senjata utama untuk bawa story tu adalah pelakon tu tak bagus. So problem tak? Tapi jangan risau, Asyar, kau tak kayu, aku okey dah shoot dengan aku. Suka dengan aku. Ya, keep harga sama Sudah dah tembak-tembak macam tu kan. Apa je lah. Alright, so step yang ke-6. Props. Okay, props ni nampak je benda ni remeh je. Benda ni macam alah tak ada prop pun mungkin boleh ganti dengan apa-apa. No, aku pernah disebabkan prop je terpaksa cancel untuk satu hari tu untuk shoot. Untuk untuk shoot lah. So bagi aku walaupun contohnya scene 1 seorang perempuan memegang payung. Tak payah payung jangan Matt. Nanti scene tu jadi mati. Scene tu tak hidup. Prop ni adalah untuk menghidupkan scene tu. So bagi macam korang nampak benda tu mungkin macam short film tu hidup. Setiap scene tu ada benda yang dipegang, ada benda yang tu. Kalau korang tengok balik short film aku yang lepas, setiap scene tu kan boleh ada prop dia. Contohnya apa semua tu. Macam contohnya cerita Aku Sayang Kau 2. Kau perasan tak ada prop yang kotak selalu dipegang. So bagi penonton Aku Sayang Kau yang pertama, dia dah hafal lah pasal kotak. Bila nampak kotak ni, ada something dalam kotak ni yang Acap bagi dulu. Macam tu lah. So bagi aku prop ni adalah penting untuk menyampaikan satu message ataupun untuk menghidupkan sesuatu scene tu. Alright. So next adalah schedule ataupun sebenarnya instead of prop, maksud besarnya adalah production design lah. So dalam production design tu ada prop, ada wardrobe, ada setup, ada set building, semua lah. So macam mana kau designkan kau punya frame tu dengan benda-benda tu. Ya istilah dia prop lah. Prop tu kalau spesifik dia adalah barang lah macam dia cakap. Payung ke ni, apa hiasan ni, belakang ni prop. Production design ni keseluruhan ni. Ni production design. Macam mana gabungan prop, gabungan baju, set baru. Gabungan lighting dengan cahaya menjadikan satu production design yang sempurna. Production design tu sebenarnya yang menyampaikan story. Ini pun menyampaikan story, dia membantu. So macam sekarang ni kita orang nak cakap, kita orang ni flora dan fauna. Kita orang sangat cintakan alam walaupun kilang sekarang buka sampai sekarang kes COVID naik kan. So benda tu menyampaikan mesej hanya dengan tema yang kau letakkan dalam production design kau. Tapi okey lah, faham lah mungkin terms tu dia si Ashraf Zami tak tahu apa term yang betul. Tapi propping ataupun production design adalah memang benda yang penting lah untuk kau punya short film. Macam dia cakap apa tadi lah, short film apa shit. Ila nak cakap. Ila cakap apa? Tak cakap apa? ni penting gila supaya korang tak kelam kabut. Kelam kabut. Kan? Sebab apa? Bila dulu aku tak pernah buat schedule ni, tapi disebabkan aku pernah rasa macam kenapa jadi macam kelam kabut ni. So aku ikhtiar benda tu. So aku pun buatlah jadual tu. Nak tengok jadual tu bentuk macam mana? Mesti korang rasa gempak kan? Tak, korang tengok jap. Nampak? Aku tulis je sebab dia sebenarnya lagi cantik and lagi proper buat dalam menulis Tapi buat aku lagi suka aku lagi suka menulis daripada type dekat komputer lepas tu print Aku lagi suka menulis So jadual dia berbentuk macam ni.
Alright, so kau garis. So kolom yang pertama korang kena ada scene. Contoh macam aku tuliskan scene 13. Location, yang ni perjalanan dua rockers punya ni. So ni dah settle. Scene 13. Quiet good, dia punya so jadual. kolom yang kedua Tapi dia tulis tu gigih lah. Tak somehow aku pun suka menulis kadang-kadang sebab tak suka old school bila tulis. Tapi tak adalah sampai aku buat jadual menulis macam dahsyat sangat. Jadual menulis dahsyat. Tapi bagus lah dia pecahkan tu quiet hampir macam standard yang kita biasa guna lah. So ada scene dia, lepas tu scene dia apa dia punya description scene dia apa, untuk apa prop yang terlibat, talent siapa yang terlibat dalam tu. So baru kita susun kemudian benda tu. So shooting schedule ni macam mana berjalan ni step by step dengan breakdown script semua memang ada dalam mtaflidopodia.com. Kita orang ajar detail gila kat situ. So korang boleh fokus hari tu hujan ke tak. Korang boleh plan scene mana dulu nak shoot, scene mana yang boleh dikemudiankan. Sebab benda yang korang nak set schedule ni bukan sekadar korang nak tengok susunan konti. Konti ni maksudnya contoh scene 1 Zara pakai baju ni, scene 3 ada pakai baju ni lagi. So kita ikut urutan. Lepas scene 1, scene 3. Tak semestinya. Kadang-kadang ada benda yang kita perlu utamakan lebih. Mungkin talent hari tu tak free. So kita kena kumpulkan talent A ni pada hari kedua je. So semua scene dia kena buat hari kedua. Dan kena fikir juga dari segi kos. Contoh tempat tu perlu permit yang berbayar. So kalau korang nak habiskan tempat tu je, macam mana korang nak susun? So priority tu sentiasa berubah-ubah. Macam mana nak belajar mana satu priority yang lebih better, yang perlu diutamakan? Kena langgan mtaflidopodia.com. Betul. korang buat location. Location scene 13 dekat mana? Rumah kosong UK Perdana. So kolom yang ketiga karakter. Karakter siapa? Macam scene 13 ada Acap, ada Afiq, ada Zack. So kau boleh bagi tahu talent tu siap-siap. Scene 13 location kat sini. So kau boleh tengok dari situ. So props. Untuk props pula rambut palsu, kotak, makanan. Kenapa kotak tu penting? Nampak macam tak penting kotak kan? Kotak je pun. Tapi kan dalam cerita perjalanan rocker tu kan aku ada tidur tempat rumah lama. So macam nampaklah secara logiknya betul lah kalau kita duduk dekat rumah kosong, automatik kita tidur dekat kotak. So bagi aku props ni penting, sangat-sangat penting. Alright, so selepas schedule apa? Selepas schedule baru kau tulis day one untuk hari yang pertama scene apa nak buat. Buatlah scene 1, scene 5, dia ambil kita punya format ni. So hari pertama ni dekat Tadi dah rumah langgan. so tak adalah sampai apa ni hari Dia ni kan dapat dah pergi jadual. sini, esok nak pergi sini lagi. So biar esok buat tempat lain pula. Macam tu lah. Tak Aku apalah, buat bagus untuk lah. film untuk orang yang baru lah. Kalau scene korang banyak, sehari tu buat 4 scene je. Kenapa? Sebab aku tak nak, jangan gunakan banyak tenaga talent lah. Macam sehari tu contoh kau push dia sampai 8. Bukan talent je bang, semua kru pun. Kau ingat kru tak penat ke gila? Kru bapa caram. Lagi berkali-kali ganda lagi penat dia talent. Kan Ilyas kan? Setuju? Kau memang faham. Apa-apa Ya, faham. mati orang tu. So aku dah belajar benda tu. Tak apa lah. Macam aku bayar talent harga per hari tau. So sehari bayar berapa, sehari bayar berapa. So aku total shoot Perjalanan Rockers 6 hari. So aku bayar 6 hari untuk gaji talent yang bekerja untuk selama 6 hari tu lah. Alright. So bagi aku sangat modal lu nak berjimat-jimat. Tak payah Mat buat film Mat. Alamak, buat dengan hati. Ya, buat dengan hati. So bila kita buat dengan hati, Sumpah short film buat dengan duit ke? Hati kau memang rasa nak buat everything kau untuk short film yang terbaik. Tapi lala duit tu akan memakan hati kau. Duit tu yang melimitkan. Melimitkan everything. Kau kena buang ni, buang skrip tu, buang part ni. Pasal tu lah hati kau akan luluh gila lah. Dia kaya boleh lah. Tukar-tukar kereta macam tukar stokin. Memanglah guna hati. view banyak mana sekalipun tak kisah. View sikit mana pun, macam mana pun tak kisah. Sebab kita puas hati kita dah dapat buat short film yang Masalah video banyak. Boleh lah sembang. Aduh. Dia macam ada banyak. apa? Nak view banyak. Kan aku pernah dia nak view banyak agak. Sebab macam aku pernah tengok Mana? Tak ada orang tengok. itulah masalah. Kita buat short film je habis tak ada siapa nak tengok. Aku dah tengok satu quote ni, meme. Apa? Dia kata dia punya quote daripada Angelina Jolie tau. Beauty is not everything. Tapi daripada Angelina Jolie. Lepas tu Bill Gates money is not everything. Tapi Bill Gates macam pergi mati lah. Sebab orang dah percaya. Itulah cakap. Betul. Macam contoh kita ada equipment banyak kan, lalu cakap orang equipment is not everything. Boleh lah sembang. Kau dah pernah rasa kat tempat tu tau. Tapi kita memang cakap macam tu. Yeah, of course. kita buat dengan secara teratur.
Okay, so guys, itu saja. Bukan itu saja video, ada lagi. Selepas dah siap apa semua ni, nak buat apa? Shoot lah. Dah buat semua ni tu, kau shoot lah. Kau shoot ikut jadual kau apa semua tu, insya-Allah. Alright. So kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi, korang boleh tengok dekat IG aku. Boleh tapi. Korang Memang boleh tak tengok ada dekat promote. itu lebih lagi lah. Aku ni tak adalah pro sangat buat short film, tapi ini Setuju? cara aku. Sebab orang duk tanya lagi, bang, macam mana buat short film bang? Ini cara dia dek. Sebab kalau nak terangkan dekat Q&A, IG story, Instagram tu tak sempat 15 saat. Video ni pun orang tak tahu berapa minit ni. Alright, so lepas tu korang shoot lah. Korang shoot, settle, buat apa? Settle editing untuk editing, bagi aku yang pakai laptop MacBook first. MacBook korang boleh pakai Final Cut Pro ataupun Adobe Premiere Pro. Kalau yang pakai komputer biasa, boleh pakai Adobe Premiere Pro je. Alright, so untuk yang iPhone, boleh pakai iMovie, boleh pakai KineMaster. Untuk yang pakai Android, boleh pakai KineMaster. Tu je lah. Korang jangan takut buat short film. Aku pernah je pakai phone dulu. Jangan takut, aku pernah je buat. Cuma footage dah hilang dah. Kalau ada, aku tunjuk kat orang betapa hebatnya short film aku dulu pakai phone. It's about effort, it's about passion. Alright, so dan editing apa semua takkan nak terlepas. Okay. Come on, kita ada ramai kawan-kawan. Tunjuk dalam 5 orang kawan korang, bagi dia tengok full short film. Contoh, kadang-kadang kawan-kawan kita ni ada idea dia macam, kenapa kau tak macam ni? Aku pernah macam cerita sama orang hari tu. Sebenarnya aku nak buat macam lain sikit, tapi bila tunjuk kat ramai orang, orang cakap, better buat macam ni. So aku pun macam boleh terima idea dia orang. Okay, so aku tukar ke editing. Lepas tu tunjuk lagi sekali, orang cakap, okay, ngam, letup sampai orang tepuk tangan, and then barulah korang post. Cantik menarik kamu mati. Tapi dia cari gak orang yang kau nak tunjuk tu macam mana kan. Kau dapat kat orang bangang, bagi dapat cadangan bangang, problem tak? Betul, sebab tu kalau macam filem dia orang tunjuk dekat producer, dekat executive producer yang memang yang dah pakar dalam filem lah. Tapi tak masalah, aku pun tunjukkan kat kawan macam sini sebelum kita publish, kita premiere dulu dekat budak-budak kat sini. So macam dia orang ada komen semua, aku macam lagi mampus. Aku tak tukar pun. Banyak cantik nak edit balik. Suka hati je. Tapi somehow benda tu good lah. Bila ada quality control atau quality check. Kalau macam Ilya, Zara, dia punya video dah siap, aku biasa akan check lah. So apa yang patut nak ditambah baik, everything. Tapi tak salah pun, good sebenarnya nak tunjuk kat member ni. Jangan jadi macam Syamsul Yusof dulu. Dia tunjuk kat member dia Cat Gangster 2, habis bocor. Tapi member dia lah yang jahat. Member dia lah jahat. Kenapa dia pergi sebar kan? Member dia bocor lah. Bukan, sebulan awal kot Member dia yang bocorkan. Member dia yang bocorkan. Jahat member dia. Dia dah baik niat nak tunjuk apa komen dia excited, tiba-tiba kawan dia excited pula pergi jual cetak rompak. So memang jahat lah kawan dia tu. So semoga Amir hati-hati. Hati-hati apa? Amin nak bocor ke apa? Aku senang je, senang otak kau buat film ni, susah ni. Dia susah, sebab tu lah kalau korang tengok short film ni aku jarang buat. Jarang buat lah. Boleh je aku nak buat short film yang macam awetku di bibirmu, kakiku di bibirmu, yang simple lah, macam cakap apa, yang klise. Short film klise. Aku rasa aku nak buat hari-hari pun boleh, contohnya Dia punya short film tak klise. Aku rasa kita kena tengok nanti kita react pada short film dia. Okay. So kalau cara dia cakap tu dia punya short film tak klise tu, maknanya dia punya short film tu standard macam Martin Scorsese punya style, style Oscar yang tak klise. Bukan So, popcorn movie. India ataupun mungkin dia punya short film Sundance punya style yang memang deep teruk, yang memang Satu shot lama. kau tak tahu apa benda dia cakap, kita kena tengok So somehow sebab dia declare dia punya tu bukan klise. Right. So klise macam siapa? Alifan. Tapi Alifan dah tak buat ni dah, dia buat prank-prank kan. Vlog. Tukar kereta, beli kereta, tukar kereta, beli kereta, beli kereta. Konten dia kaya betul. Ni laki dengan laki suka sama suka, lepas tu perempuan tinggal sebab ada lelaki lain yang lebih hebat. Lepas tu lelaki ni kerja dengan orang effect tu berjaya. Itu klise lah tu, benda-benda biasa. Aku nak buat film macam tu hari-hari boleh. Tapi Somehow ada je kisah cinta yang macam tu, premise dia, tapi boleh jadi tak klise. Banyak yang cerita Jepun dengan cerita orang putih yang guna that kind of premise, tapi macam mana development dia buatkan jadi cerita tu sangat tak klise. Sangat best. So tak ada masalah sebenarnya kau repeat premise daripada drama TV yang kau rasa tak guna, kau boleh repeat, tapi macam mana kau developkan jadi benda tu lain daripada yang lain. Tak salah pun. Tak salah buat cerita klise. Serius tak salah buat cerita klise. Yang salahnya cerita kau tak best. Tu je. Okay, bagi aku antara short film yang paling aku suka yang aku buat Aku Sayang Kau Dua. Itu bagi aku yang cakap Aku Sayang Kau Dua. Okay, Next paling aku kita suka, banyak konti lari apa semua. Tapi aku tak buat dengan Harsil tu. Tapi selepasnya aku buat Aku Sayang Kau Dua tu, kan lama gila aku tak upload short film kan. Nak tahu kenapa? Sebab aku nak bagi yang terbaik untuk orang tau. Aku nak
bagi yang terbaik untuk korang. Sampaikan aku macam push otak aku ni nak pecut aku Sengkau 2 tu. Bila aku buat perjalanan dulu ke sampai 40 minit, benda tu tak berhasil. Oh, so 40 minit koyak je. Jadi koyak kan. So daripada situ aku macam tak apa, aku tak kisah. Janji aku nak buat short film untuk Patut dia cakap tadi dia shoot tu 6 hari. 6 hari 40 minit. Banyak bagi masa tu. Kalau biasa orang cerita sejam lebih 7 hari lah. Kalau cerita telefilm, telemovie, biasa orang shoot 7 hari. So mana, tapi betul lah, mungkin sebab dia cakap tadi dia nak jaga satu hari satu part scene je, dia nak jaga benda tu. Dia banyak duit tak ada masalah lah. Macam kalau macam kita orang memang cost tu nak jaga kau sebab kita libatkan ramai kru dengan equipment. So memang biasa kalau sejam lebih punya shoot 7 hari lah. Tapi ingat apa jenis shoot, kalau filem punya sejam boleh pergi bulan sebab dia lagi detail kan. TV komersial yang 3 saat 4 saat tu boleh pergi 2 hari 3 hari. Ila tidur. Keluarlah Among Us. Satu jarang sekarang buat short film sebab aku terlampau push otak aku untuk bagi korang tak kecewa. Macam sebab yelah macam aku Sengkau 2 tu, bagi aku rasa korang puas hati kot dengan cerita tu. Tiba-tiba aku buat short film yang macam biasa-biasa, mesti korang rasa macam what? Itu yang buatkan aku rasa. Tapi aku ada tengok dia punya short film Aku Sayang Kau Satu yang first lah. Somehow aku okay, aku suka je dia punya premise. Tak ada Aku dah pernah tengok story tu kat somewhere else, tapi somehow aku accept je, macam nice je cerita dia. Cuma lakonan dia tahu last time bongok lah Ilyas. Lakonan dia standard lah yang dia selalu buat, jadi wow everything tu. Tapi somehow rasa lah, cerita tu rasa okay. Ada plot twist lah. Dia plot twist yang expected tapi okay. Min kau tahu plot twist dia, tahu perempuan ni akan macam ni akan aku cakap spoil lah. Tak. Dia macam mula macam dia kelakar. Tapi last rupanya perempuan tu dah tak ada lah. Laki tu dah tak ada, Ashraf ni yang dah tak ada. Perempuan tu sebenarnya macam dia retrace balik, dia retrace balik momen-momen dengan laki tu, tapi laki sebenarnya dah tak ada lah. Tapi okey je. Benda tu kau dah pernah tengok kan kat mana-mana. Tapi sama boleh layan je. Betul, yang kedua aku tak tengok. Yang first je tengok. Macam short film ni makin susah. Sebab tu kebanyakan sekarang aku buat vlog. Tapi jangan korang jangan risau, short film adalah passion utama aku. Sama. Bagi aku lebih suka buat short film. Dia sama dengan kita. Walaupun dia buat vlog, vlog tu kadang sebenarnya untuk dapat mata pencarian je. Tapi passion sebenarnya adalah short film. Macam kita orang lah. Sama kata macam apa buat video sekolah, kau video sekolah tak ada idea, lantak korang lah. Sebab video sekolah yang paling banyak views, yang paling banyak menyumbang duit. Sebab kalau kita buat short film kan, bila buat short film tak siapa tengok. Betul. Ada je tapi tak ramai. Tak ramai. Tak ramai Macam gila. Lepas tu yang menanya tu bukan tengok pun short film yang kita buat. Semak gila. So sekarang pun kita orang tengah 10 sebab kenapa saya tak suka MTAS. dah buat TikTok lah. Boleh isi TikTok. Sebab kita orang pun sekarang plan, kita dah ada logo baru. Dah ada logo baru tau, MTAS Film. JK dah buat. So di logo dia okay. Dah buat channel ke? Nak buat nanti nak upload balik. So kita orang akan buat channel baru, MTAS Film. Kat situ memang totally just a short film and film yang serius je. Yang memang bukannya ada video sekolah kat situ, kelakar lawak bodoh. Totally kat situ adalah yang masterpiece lah yang kita akan upload kat situ. So terpulang, orang nak tengok ke tak, view sikit ke banyak, lantak. Itu memang tempat dumpster kita orang untuk hasil-hasil terbaik kita orang kat situ. Macam tu lah. So lepas ni siapa yang cakap sekolah tu boleh berambus ke channel tu lah. Berbanding vlog apa semua. So korang jangan risau, korang stay tune, okay? So kalau korang ada idea lagi, contoh mana tahu minggu depan aku tak ada idea lagi kan, korang komen je kat bawah apa benda aku nak buat lagi tentang short film. Korang nak tahu aku punya short film di sebelah tabir ke apa ke, korang boleh komen kat bawah, bagi idea kat aku sikit. Jangan kongsi lah. Kita kena kongsi ilmu, jangan kedekut. Okay guys, so itu saja. Apa-apa nak tanya boleh komen kat bawah, mana tahu ada rezeki aku boleh jawab kat bawah. Alright, so kita jumpa di the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa turn on notification. Road to 1M. Lambat lagi. Bye bye. Bye. Kongsi ilmu okey, jangan kongsi ilmu yang sesat lah. Macam tadi terkejut kat storyboard dulu baru skrip. cara dia. Faham. Tapi dia influence ramai, nanti orang follow. Tapi tak apalah. Yang penting dia buat. Macam yang kat luar tu sembang tapi tak buat apa-apa, payah agak lah. So good job Ashraf Azami untuk inisiatif bagi pendedahan pasal reality life, macam mana buat short film dekat orang ramai kat luar. Itu benda yang bagus lah, sebab ramai orang macam tak appreciate benda ni. Diorang just know how to complain, tapi diorang tak tahu ilmu kritism yang betul tu macam mana untuk kritik sebuah short film, sebuah filem. Diorang need to know process sebelum kritik.
Tapi tak salahkan juga, diorang boleh kritik sebagai audiens biasa. Yalah. Sebab memang kita tunjuk ni untuk massive audience. So tak salah untuk apa diorang nak respon. Sebab kita dah tak bertanggungjawab dengan apa reaction orang terhadap short film kita. Kita bertanggungjawab dengan konten kita. Lepas tu bodoh ni. Bila dah hasil keluar tu, apa orang nak respon tu lantak lah. Lantak dia lah. So tu macam kita orang raikan je. Kalau macam ada haters komen, kalau macam berlebih-lebihan kita orang pin je. So biar netizen lain settlekan dia. So itu benda yang senang lah untuk kita orang buat. So Zara, apa komen kau terhadap Ashraf Rozami punya sharing hari ni? Umur dia berapa? Umur dia 21 kan? is it? Sama aku. 21. Tapi Zara tak ada BMW, dia ada BMW lah. Audi lah. Audi Audi. Dia dah ada Audi, Zara tak ada Audi. Zara ada Audio City. Software Audacity. Audacity. Apa benda tak? Jarang guna. Amir, macam apa komen kau? Waktu kita baru patah balik kat Ilyas sebab Ilyas paling lag kan. Tapi rumah kau Unify kan? Laju kan? Tak ada lah. Tengok tak lag pun. Tak lag ke? Tak lag langsung. Tapi cuma bila kau nak cakap benda penting dia censored. Macam. Betul lah. Nampak. Okay Amir, apa komen masa sharing Ashraf ni? Komennya Ashraf bagus lah. Keep on doing what you are doing and keep improvising. Klise lah. Bagi ni Ashraf ni okey lah, one of kira kategori berani lah. Dia berani bagi tahu cara buat short film ni dengan cara dia sendiri lah. Dia berani lah. Dan mungkin aku rasa dia benda ni jenis pun menjadi langgar proses juga. untuk dia belajar. Sebab benda tu bagus tau. At least kau langgar dulu sebelum ni bagi aku. Macam beza pendekatan orang. Ada orang suka research dulu baru start. Dia personality berbeza-beza kan. Macam aku memang jenis macam Ashraf ni. Lantar aku tak ada format yang betul ke tak ke, aku suka aku buat dulu. Nanti bila dah tahu salah, okey aku betulkan lah. Dia masing-masing ada cara belajar sendiri. Mungkin kau boleh belajar dengan betul-betul itu baru kau buat ataupun kau langgar. So macam langgar ni adalah cost dia. Macam kau bazir banyak benda lah, bazir masa. Macam aku dulu bazir gila masa. Aku dulu start buat video memang aku tak tahu apa-apa format. Langgar. Tapi nanti bila jumpa dengan orang industri dah ketuk kepala, cakap ni salah, kita learn lah from that. So tak salah, yang penting dia start belajar dan dia buat. Yang salahnya adalah tak ada siapa start. Tak ada siapa yang start, waktu main sembang je, waktu tak buat apa-apa, waktu give up. Itu yang salah. So Ashraf Rozami did a very good job. Dan kita pun dah bekerja banyak dengan dia. Disiplin dia kat set memang bagus, tip-top gila. Tak banyak komplain. Dan dia bawa Audi dia. Time tu lagi dia tengok Audi dia dari jauh. Something like that. Tapi dia sangat patuh masa lah. Suka dia pancul gila kat set. So lagi seronok kita nak sidai dia. Sebab dia datang awal. Tapi memang yang Toyota baru ni lagi kesian orang dia kena sidai. Sebab watak Nas paling banyak kan. Nas kenyang. Yang baru ni, Toyota baru. Tak adalah sidai, dalam aircon lah. Adalah makanan jajan disediakan. Tapi still mungkin bagi dia tersidai lah. Tapi sebab memang banyak. Memang PM banyak kita gila. function terus apa Faham. Ya memang lah. Faham. Tapi ada masa macam talent kadang-kadang macam tak tahu apa. Dia duduk ke dalam rumah tu. Tapi bagus lah dia tak lari ke mana-mana. Ada certain talent masa dia tengah tak ada ni pergi hilang. Waktu bila nak shoot dah hilang dah budak. So aku suka lah disiplin Ashraf ni. So tu dia boleh pergi jauh sebab disiplin dia. Dan aku nampak dia ni jenis strict. Aku pernah tengok story dia kot. Dia macam bengang. Macam ada orang main-main dekat set dia. Walaupun kawan dia. So memang dia ni jenis yang nak fast action, fast result. So keep going lah. Dulu dia dekat kita ada kat BTS lama kita cakap dia nak potong kita kan, sekarang dah potong jauh lah. Berapa asap dia? Dia sekarang ada 2 chip. Jauh sangat lah. Dah 830. Almost 1 million. Lebih. Itu AR Vlog pun lagi laju kat views. Ini dia Ashraf Rozami yang buat short film punya channel. Tu ada AR Vlog. Aku macam dengan Ilyas ni macam kita jemputan khas legend tu. Tu lah. Siap dari jauh online macam ni. Acah siap. Simple. Dapat anak muda. So itu je lah kot. Apa Berapa main minit? kata penutup? Tengok sikit Apa? Oh tengok OBS kita tengah rakam lah. Oh ya ke? Kita tengah rakam. Kau ni kenapa? Ashraf ni kita tak dapat lagi unlock dia kan. Betul dengan kita. Ashraf ni dekat set dia pemalu sikit lah. Dia kalau dengan orang yang strangers dia tak go all out lagi. Kita take time lagi lah. Yang kita dah unlock Nas kan. Sebab Nas memang tak tahu malu. Tapi tak boleh lah. Dia jump. Kita take time lah. Kita take time Ashraf ni. Okay. So Amir kita tutup lah. Dah sampai sini je kot. So kalau korang nak belajar lebih mendalam lagi,
Pasal skrip, Pasal skrip, pasal storyboard, pasal nak buat short film. nak shooting, Nak nak shooting. editing. Jangan jumpa Ashraf, jumpa kita orang. Jumpa kita orang. Pergi langgan dekat mtasflick.podia.com. Ashraf pun tolong langgan. Serius kau akan Okay. banyak Bukan gila dia learn. Dia dah langgan ke? Belum lah. Itulah belanja dia. Anak kaya tu. Kaya gila. Takkanlah berapa ratus je. Betafik 20 dia. Channel Les. Tak apa, tak ada apa. Okay. So macam Ashraf kau langgan, serius help gila. Sebab tapi satu yang kau tambah. Aku suka group diorang Nas, Ashraf, Rosni Kotin dengan Roshan. Rashidan Wafa. Tapi Rashidan masa tu tak ada. Masa shoot Toyota tu diorang banyak gila Kamil. Diorang banyak gila tanya pasal macam mana nak buat short film, apa prosedur yang betul. Dan diorang masa shoot tu diorang perhatikan tau. Diorang bukan macam talent yang lain macam okay buat kerja dah, habis kerja lah. Diorang memang perhatikan tengok macam mana set up lighting. Diorang tanya kamera apa yang bagus. So memang diorang sangat passion dan into this industry lah. And aku sangat raikan, open untuk semua orang. Tapi siapa yang masuk line ni, gua memang kena kecam dulu brother. Baru lu boleh masuk belakang lah. So jangan terasa sangat lah. Macam mana? Diorang kategori anak-anak muda yang beruntung lah kat Malaysia ni dapat jumpa-jumpa OG-OG. Acah. Ini self claim ni. Sama kau beruntung lah sebab jumpa kita orang. Kalau kau salah jumpa orang, lain je short film kau jadinya. Okay. So itu je lah. So tu je lah. Subscribe. Dekat button merah, tekan. Kalau contoh korang tak boleh dan tak mampu untuk langgan mtasflick.podia.com, korang boleh je subscribe MTAS Academy ni sebab kita orang banyak gila bagi ilmu free. Dan boleh pergi kat Telegram kita orang pun hari-hari ada tips untuk filmmaking. So itu free je, tak payah nak bayar kalau korang tak berkemampuan lagi untuk mtasflick.podia.com. So subscribe. Kita orang akan bagi sharing yang lebih banyak lagi. Ya. So Sampai sini je. so out. Macam tu. Bye. 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 Aduh. Ilyas, last word. Macam mana? Apa? Dah nak bersurai ke? Nak bersurai lah. iyalah. Petang ni lagi. Ada lagi satu. Aduh. Petang ni kita kecam berani buat pula. Sebab dia pergi seru nama kita orang dekat Facebook, suruh react video dia. Cari pasal. Oh yeah. Dia tag. Bro, dia tag bro. Nanti share. Nanti gua share. Jadi Okay, bye. nanti lah. Okay, Assalamualaikum. Bye. Cut. Cut. Cut.